Masalah mereka ini bukan gelandangan, tapi mereka ini adalah asnaf fakir yang menghuni bilik-bilik di sekitar lorong Haji Taib 1 dan lorong Haji Taib 2. Abe berada bersama mereka. Abe adalah sebahagian daripada mereka. Dan Abe berada di dalam kasut mereka. Amai je, siapa-siapa boleh buat, bagi makan balik. Bagi makan siapa-siapa boleh buat. Tapi adakah kita sanggup berada di dalam kasut itu? Kuala Lumpur, di sebalik kepesatan pembangunan dan kerancakan ekonomi, tidak semua warganya dapat menggapai hidup impian kota. Pinggir gemerlap cahaya kosmopolitan, ramai yang hidup seberdaif. Komuniti miskin bandar ini masih gigih mencari rezeki. Namun hasil yang diperoleh tidak cukup untuk menampung kehidupan. Survival menjadi rutin harian mereka. Tanpa wang, akses kepada keperluan asas seperti makanan, kesihatan, pembelajaran maupun tempat tinggal terbiar begitu sahaja. Mereka bukan gelandangan, tetapi dengan bilik sewa yang panas, asnaf kota ini lebih selesa berada di luar hingga lewat malam. Saudara-saudari, selamat datang ke Lorong Haji Taib, Chowkit. Seabad lalu, kawasan yang dinamakan sepenuh pedagang penting dalam sejarah awal Kuala Lumpur, tempat ini merupakan hak perniagaan yang maju. Aktiviti perniagaan di sini masih rancak hingga ke hari ini. Namun, imej kawasan ini lebih terkenal sebagai daerah lampu merah yang turut menjadi sarang penagih dadah dan judi, serta pelbagai unsur negatif yang menjadi duri dalam daging pembangunan ibu negara. Akibatnya, generasi yang lahir dan menetap di sini terpaksa harungi negativiti seperti isu sosial, institusi keluarga nan rapuh dan kemiskinan tegar. Namun, bantuan prihatin dari pelbagai pihak tidak pernah putus. Kali ini, saya diberi peluang untuk mengikuti salah seorang aktivis kemanusiaan yang giat menyantuni komuniti asnaf di sekitar Chowkit. Berkhidmat di bawah payung NGO, Pertubuhan Jejak Jalanan diasaskan oleh Muhammad Azhan Mohamed Adnan pada bulan Mac 2022. Semuanya bermula apabila isterinya, Syahdatul Olivia Ferrani Imelda atau Sophie, yang mahu memasak selama 3 minggu untuk diagihkan di masjid di sekitar ibu kota. Secara kebetulan, Azhan kemudiannya menyantuni golongan asnaf fakir di Chowkit. Lebih sekadar mengagih makanan, Azhan cuba memahami kehidupan komuniti di sini, meluangkan masa mendengar suka duka mereka, terutamanya penduduk yang berkeluarga. Lama-kelamaan, Azhan dan Sophie diterima komuniti lebih sekadar sukarelawan. Malahan, dianggap seperti keluarga yang setia mendengar dan membantu sebaik yang mereka mampu. Selepas 3 bulan, Abe tak balik. Abe bagi dia makan, Abe stay kat situ. Makan sama-sama. Dia orang baring tepi dinding. Abe baring tepi dinding. So, Abe berada bersama mereka. Abe adalah sebahagian daripada mereka. Dan Abe berada di dalam kasut mereka. Amai je, siapa-siapa boleh buat, bagi makan balik. Bagi makan siapa-siapa boleh buat. Tapi adakah kita sanggup berada di dalam kasut itu? Baru Abe dapat tahu. Oh, masalahnya begini. Masalah mereka ini bukan gelandangan, tapi mereka ini adalah asnaf fakir yang menghuni bilik-bilik di sekitar lorong Haji Taib 1 dan lorong Haji Taib 2. Sehingga Abe mengenali anak-anak kecil ini. Apabila Abe mengenali anak-anak kecil ini, Abe rasa Abe perlu curahkan kasih sayang seorang ayah kepada anak-anak ini. Okey. Sebelah seorang. Tidak disangkal, komuniti asnaf fakir di Chowkit banyak menerima bantuan bukan sahaja dari NGO, malahan dari gergasi-gergasi korporat dan juga kerajaan. Tetapi realiti perjuangan kehidupan harian mereka masih sesuatu yang tidak ramai tahu. Antara keunikan yang dibawa Azhan dan Sophie,
Hubungan rapat bersama komuniti bermakna mereka mampu mendokumentkan interaksi tanpa tapisan atau lakonan rangkaian media sosial sebagai platform untuk membawa orang ramai melihat dan mendengar sendiri kisah setiap individu di sini. Dari niat menginfakkan makanan ke masjid, kini Azhan dan Sophie meluangkan masa beberapa hari setiap minggu tanpa gagal di sini. Antara pengalaman yang mengubah perspektif hidup mereka adalah melihat insan tidak berdosa. Anak-anak kecil yang terpaksa mengharungi hidup dipenuhi cabaran. Dengan ibu bapa yang sibuk bekerja atau bertarung dengan masalah tertentu, Azhan dan Sophie cuba mengisi kasih sayang biarpun sedikit yang mungkin lompong dari hidup mereka. Tiada ibu bapa yang tidak sayangkan anak, tetapi dihimpit desakan hidup, komuniti di sini faham akan niat murni pasangan ini. Dia terdetik waktu mula-mula Abang sampai di lorong itu. Waktu mula-mula Abang sampai yang Abang kata, yang Abang pergi tanya khabar tu kan, ada nak bagi nasi. And memang ada dah kanak-kanak yang beratur. Cuma masa kanak-kanak beratur, Abang tak bagi dalam keadaan berdiri, Abang duduk. Abang duduk bagi sayang nasi, gosok-gosok kepala dia orang. Abang bagi, Abang akan pasti gosok kepala dia orang. Dia orang berlalu. Mak yang kecil lagi, bagi nasi, gosok kepala dia orang. Start daripada situlah. Apabila Abang salam, Abang bahasakan diri sebagai seorang aja. Dan yang kecil-kecil Abang peluk. Abang peluk, Abang gosok. Yang menangis, Abang pergi belah, Abang pergi pujuk. Jadi apabila Abang berjaya pujuk tu, dia orang jadi rapat. Abang peluk. Pelukan yang penuh keikhlasan ini kanak-kanak dapat rasa. Dia tak tipu. Adat manusia, tiada yang suka meminta-minta, tetapi ada antara di sini yang hanya meraih sekadar RM7 sehari melipat kain. Kebanyakan asnaf fakir ini sememangnya layak menerima program bantuan yang disediakan dari badan kerajaan. Namun, proses birokrasi menyebabkan banyak permohonan ditolak. Selain menghulurkan bantuan makanan dan keperluan harian, tugas lain yang turut disandang Azhan termasuk membantu individu-individu yang mengalami masalah permohonan bantuan untuk dibincang bersama pihak berwajib. Menguruskan kes-kes seperti ini amat penting buat Azhan, terutamanya setelah melihat sendiri asap hidup yang tidak mampu ditelan ramai. So, Abang tanya apa keperluan kau, kalau kau susah kau cakaplah. Yelah, dia kata kita ni orang susah, kalau Abang boleh bagi pampers cukup dah. Pampers. Okay. Esok Abang nak hantar pampers. Bila Abang nak hantar pampers, anak Abang demam panas terus. Abang terpaksa batalkan nak hantar pampers, hantar anak Abang ke HTA dan anak Abang warded selama 11 hari lah. Dengan Abang warded lah, jaga anak perempuan yang kecil. Selepas 11 hari tu, Abang keluar je, Abang terus cari yang Abang nak bagi pampers. Masa Abang datang waktu petang, Abang tengok seorang budak. Tak pakai baju, pakai seluar pendek. Turun bawah, melilau-lilau. So, dia nampak Abang, memang dia dah kenal. Abang panggil dia, jom masuk dalam kedai. Dia beli aiskrim. And then, Abang naiklah rumah budak ni tadi. Rumah yang mak dia waktu malam yang 11 hari lepas yang Abang jumpa tengah nyusun. Dan Abang sangat sentap lah. Assalamualaikum. Masuklah. Alamak. Inilah bilik kami. Alamak. Kau minta maaf kan bilik buruk ah. Dia. Nah. Masya Allah. Allah. Kau makan tadi kan? Itulah situasi dalam hidup Abang yang Abang rasa memang malaikat hantar kepala Abang betul-betul lah. Memang malaikat hantar kepala Abang betul-betul. Kau dia. Abang ingat sampai hari ni. Satu bilik yang kosong, satu tilam yang sangat busuk. Anak dia Abang tengok dalam beg dia yang sentap, yang Abang macam malaikat hantar kepala Abang. Bila buka beg dia, satu baju pun tak ada. Anak dia dengan pampers yang orang duk bagi itulah. Gaji dia 650. Waktu tu.
Gaji dia 600,500. Sewa bilik dia 400,500. Masuklah. Nanti Abang bawa ni lah. Abang bawa sanu cadar lah. Okey lah. Allah. Macam ni lah bilik dia 400,500 bulan-bulan. Macam ni 400,500. Oh. Bagi 200,500. Apa dia nak fikir tentang pakaian? Tapi alhamdulillah, hidup dia dah berubah gini. Itu situasi yang paling Abang tak boleh lupa sampai hari ini.